Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali di Basri Bakar Channel. Jadi pada perkongsian video kali ini, saya akan membuat satu tutorial santai mengenai subjek RBT tahun 5 sekolah rendah. Ada satu topik yang melibatkan tajuk pengaturcaraan, yang mana menjadi satu subjek yang agak sukarlah untuk pertama kali untuk diajar, terutama untuk guru yang tak ada option RBT. Jadi sukarlah untuk mereka mengajar topik ini. Jadi apa yang saya buat video kali ini adalah untuk membantulah guru-guru dan juga murid-murid memahami tajuk ini dengan lebih mudah. Jadi perkara yang perlu kita lihat dalam standard kandungan 6.4 pembangunan aturcara dalam mikro pengawal, terdapat 7 standard pembelajaran yang akan dipelajari oleh murid-murid. Dan untuk ke-7 SP ini saya akan buat satu video khas. Jadi sekarang ni adalah video yang pertama, kita akan membincangkan mengenai mengenal pasti fitur-fitur pada antaramuka perisian pengaturcaraan. Jadi pastikan anda tonton ke-7 siri video dalam tutorial ini supaya anda dapat faham ke semua pembelajaran mengenai atur cara dalam mikro pengawal. Jadi untuk melihat di SKP, ia melibatkan 7 standard pembelajaran, dan SP 6.45 sehingga 6.7 ia melibatkan perkakasan. Jadi menghasilkan sambungan perkakasan sehinggalah membentangkan atur cara. Jadi ada 6 tahap penguasaan yang boleh tercapai, tetapi jika kita lihat TP4, ia mula ada menganalisis atur cara dan sambungan perkakasan. Jadi bila melibatkan perkakasan, jika kita dalam tempoh PDPR, kita tak dapat jumpa murid, jadi murid tak dapat pegang perkakasan itu, jadi ia tidak dapat dikira sebagai TP. Jadi kalau jika dalam tempoh PDPR, tahap penguasaan tertinggi yang boleh dicapai oleh murid-murid adalah TP3. Jadi itulah apa yang kita boleh capai. Tetapi jika sekolah dah buka nanti, bolehlah murid-murid mencapai TP6 dalam tajuk ini. Okey, untuk TP1 iaitu dalam menyatakan fitur-fitur pada antaramuka perisian pengaturcaraan, iaitu fitur-fiturnya adalah ciri-ciri. Okey, antaramuka perisian ni pula adalah interface ataupun dia punya menu yang ada dalam perisian itu. Okey, pertama sekali ada 4 kategori blok. Ada 4 kategori blok yang ada dalam perisian pengaturcaraan. Pertama ialah control, kedua events, pin dan juga operators. Okey, keempat-empat blok ni tak sama mengikut perisian yang digunakan dan dia ada fungsi yang tertentu. Okey, sekejap lagi kita akan tengoklah. Antaranya control ni sebagai menyenaraikan struktur kawalan, jujukan, pilihan ataupun ulangan. Events untuk memulakan perbuatan, seperti tekan butang ataupun goncang. Pin adalah mengawal kuasa, sumber kuasa pada mikro pengawal, dan juga operators untuk mengandungi arahan logikal dan juga matematik. Okay, jika kita lihat fitur ataupun antaramuka yang ada 6 ciri ataupun fitur yang ada. Pertama sekali adalah sprite. Sprite ini adalah ruangan simulasi yang untuk melakukan arahan yang diberikan, tetapi sebenarnya dalam aplikasi ataupun perisian M-Block, ruangan sprite ini hanya untuk watak 2D. Jadi tak dapat dilihatlah simulasi sebenar. Seterusnya kita ada devices, pemilihan pelbagai papan mikro pengawal digunakan. Dalam aplikasi M-Block kita boleh pilih pelbagai pengawal yang lain, device library, koleksi, upload. Ini adalah butang yang penting, iaitu upload, di mana kita boleh memindahkan atur cara kepada kita punya mikro pengawal melalui butang ini. Seterusnya ada blocks palette, di mana semua blok ni disimpan untuk pemilihan arahan yang hendak dibuat. Dan akhir sekali kita ada scripts area, yang mana merupakan satu ruangan kerja untuk kita pilih blok dan membina arahan mengikut atur cara yang kita dah buat. Jadi ada 6. Jadi murid-murid boleh diberi latihan oleh guru-guru mengikut cara live worksheet ke ataupun padanan untuk memberi TP1. Okey, sebenarnya perisian apa yang nak digunakan, itu masalah pertama yang cikgu kurang jelas. Okay, dan adakah mana satu yang sesuai untuk murid. Jadi dalam video ni saya akan kongsikan 4 perisian pengaturcaraan yang sesuai digunakan untuk sekolah rendah. Pertama sekali adalah MacCode. Okay, MacCode adalah untuk papan makro pengawal microbit. Okay, ada online dan juga offline, dan dia sesuai untuk PC dan mobile. Ini perisian MacCode adalah perisian yang paling mudah digunakan oleh murid-murid. Okay, kita akan lihat sebentar nanti. Seterusnya kita ada perisian M-Block, menyokong pelbagai papan pengawal, microbit, Arduino, Raspberry, Cyberpie. Jadi banyak.
sesuai untuk banyak platform. Jadi M-Block ni adalah perisian yang kata banyak kegunaannya. Kemudian kita ada perisian Make. Make untuk Arduino Uno R3, dia hanya menyokong Android dan hanya boleh gunakan di smartphone. Dan akhir sekali kita ada perisian Tinkercad. Tinkercad menyokong Microbit dan juga Arduino hanya secara atas talian online dan boleh digunakan PC ataupun web based. Maksudnya kalau nak guna dekat phone juga boleh, tetapi sukar. Kita akan lihat satu persatu. Ini contoh perisian M-Block. Okay, dan seterusnya ini adalah fitur dalam MacCode. Okay, kita akan lihat MacCode. Okay, MacCode ni dia paling mudah untuk murid. Murid boleh gunakan telefon pintar sahaja untuk membuat MacCode kerana dia menggunakan web base. Web base tak perlu install, sangat ringan, ada simulasi nyata dan dia hanya menyokong Microbit, tak boleh digunakan untuk lihat Arduino. Jadi jika kita nak lihat kita punya macam mana nak guna MacCode, buat saja carian MacCode di kita punya pelayar, sama ada Chrome ataupun kat phone pun boleh. Okay, dia akan buka satu laman web MacCode. Kemudian tunggu sebentar, dia akan buka kita punya sejarah ataupun recent kita punya projects. Kalau tak nak buka lagi, kita buat projek baru, letak satu nama, saya letak Cikgu Basri. Okey, jadi kita create. Dia akan tunggu buka satu ruangan kerja. Di sini kita ada kita punya blocks. Tadi kita belajar ada blocks kan, ada input, ada pins, ada blocks. Ni blocks. Kena ada blocks tu, ada operator. Cuma dalam MacCode dia punya pin ada di bahagian bawah ni, advanced pins. Dia punya logical semua ada dekat bahagian, sama ada loop boleh. Loop ni bahagian control, logic ni adalah dia punya operator di sini. Tak samalah macam mana dalam M-Block. Cuma seronoknya kita menggunakan MacCode, boleh gunakan di smartphone. Dan dia ada simulasi nyata di sini. Kita butang A ni boleh ditekan. Okey, pin-pin ni nampak dikawal. Okey, dan ini adalah dia punya script area, dan ini di bahagian bawah adalah dia punya download button. Macam nak kita nak pindahkan kita punya arahan kepada kita punya papan pengawal. Dan dia juga boleh digunakan secara offline, boleh muat turun secara offline. Okey, itu mengenai MacCode. Seterusnya kita ada aplikasi untuk penerangan lanjut saya akan buat dalam video yang seterusnya lah macam nak gunakan. Kemudian adalah M-Block. Okey, M-Block ni mudah, dia adalah menggunakan web based. Kita tak perlu install apa-apa aplikasi juga. Cuma ia tak ada simulasi. Dia sokong pelbagai platform, boleh guna kat phone, boleh guna kat PC. Ada dua versi, M-Block 3 dan 5. Cuma mudahnya kalau kita guna versi 5, sesuai untuk Microbit dan juga Arduino, dan juga pelbagai micro pengawal yang lain, dan boleh juga install untuk offline. Okey, untuk PC dan juga mobile. Jadi jika kita nak lihat untuk Mac M-Block, kita boleh buka carian M-Block dalam kita punya pelayar, akan keluar laman web seperti ini. Okey, kita boleh pilih code with blocks dan akan keluar satu laman web seperti ini. Di sini adalah dia punya ruang kerja. Di sini adalah penambahan mikro pengawal yang ada. Dia ada Arduino Uno ada, Microbit ada. Jadi banyaklah. Kita boleh pilih di bawah ni, bergantung pada projek ini untuk dihasilkan. Okey, setelah kita pilih kita punya mikro pengawal, ada dia punya blok-blok yang sesuai, seperti control operator pins mengikut kita punya mikro pengawal, dan kita boleh transfer kita punya arahan ini ke dalam kita punya mikro pengawal. Cuma jika kita guna versi daripada online, kita kena install driver tambahan untuk kita punya mikro pengawal. Jadi dinamakan sebagai M-Link version 2.0. Jadi jika nak mudah, nak boleh digunakan secara offline, kita boleh muat turun aplikasi itu secara offline. Seperti inilah dia punya. Ini saya ada koleksi saya punya software secara offline, dan dia ada interface seperti ini. Ini Arduino Jadi dia boleh terus sambung. Ini M-Block secara offline. Ini adalah M-Block. Okey, seterusnya kita ada aplikasi Make. Okey, Make ni kegunaannya hanya di smartphone. Hanya smartphone, boleh muat turun dari Play Store. Saiz dalam 250 MB. Jika murid tu phone-nya adalah terhad, kena fikirlah nak install dia. Jadi kalau di sekolah, cikgu-cikgu tak nak gunakan laptop untuk mengajar tajuk ini, boleh gunakan beberapa smartphone dan install aplikasi Make ni untuk digunakan
Jadi aplikasi Mac ni paling seronok kerana dia tak perlu driver tambahan. Dia boleh terus sambungkan kita punya Arduino Uno kepada kita punya phone tanpa driver tambahan. Jadi tetapi hanya boleh digunakan di smartphone. Saya dah try buat dia punya emulator gunakan Mac, tapi tak boleh sambung kepada kita punya micro pengawal. Jadi memang guna di phone sahajalah. Dan akhir sekali kita ada aplikasi Tinkercad. Jadi Tinkercad adalah aplikasi yang web based sesuai untuk PC dan tablet. Jika nak guna di phone susah sedikit sebab dia kecil. Sebab ruang canvas kerja dia adalah besar dan ia ada menyokong Macrobit dan juga Arduino. Dan dia ada simulasi paling nyata sebab dia ada virtual punya simulation. Kalau kita nak buka Tinkercad, kita boleh buat carian Tinkercad, kita perlu sign up, login. Bila login kita dah ada dashboard seperti ini. Kita boleh pilih circuits. Circuits ada beberapa circuits yang kita boleh buat. Kalau kita pernah buat projek, dia akan simpanlah projek kita, dan dia ada simulasi nyata. Jadi penggunaan Tinkercad akan saya ketengahkan lah. Kita akan lihat pada video yang akan seterusnya. Okey, itu sahajalah mengenai tajuk dalam standard pelajaran yang pertama mengenai fitur-fitur dan antarmuka perisian pengatur caraan. Jadi untuk video seterusnya kita akan melihat kepada perkakasan. Jadi pastikan anda tonton video seterusnya untuk melihat bagaimana perkakasan ini, bagaimana nak memperoleh perkakasan yang betul dan juga beberapa kos yang terlibat dalam perkakasan. Okey, pastikan anda tonton video-video seterusnya dalam channel ini. Bye bye, jumpa lagi anda dalam video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.